Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, dalam video ni kita akan belajar berkaitan dengan pemfaktoran. Okey, kalau mau tengok kembangan boleh rujuk video sebelum ini iaitu algebra kembangan. Okey, dalam video tu juga cikgu ada tunjuk sedikit asas berkaitan dengan kembangan dan juga pemfaktoran. Okey, boleh rujuk video tersebut. Okey, so sekarang kita akan fokus kepada pemfaktoran. Okay, pemfaktoran ni dia ada dua lah. Dia ada satu kurungan dan dia ada dua kurungan. Okay, so kita fokus kepada satu kurungan dahulu. Okay, satu kurungan ni kita panggil juga sebagai faktor sepunya. Okay, maksudnya kita cari benda yang sama lah. Okay, so kita teruskan. Okay, nampak simbol bahagi dekat tepi sini. Okay, simbol bahagi ni melambangkan operasi yang kita akan gunakan dalam pemfaktoran. Okay, macam mana kita mau faktorkan sesuatu ungkapan algebra tersebut? Okay, so kita kena faktorkan satu-satu. 8, maksud cikgu kita kena faktorkan nombor dan kita kena faktorkan pemboleh ubah. So ada dua benda ni yang kita kena faktorkan. Okay, contohnya soalan pertama iaitu 8x tolak dengan 6x. Okay, pertama kita kena cari faktor bagi nombor 8 dan nombor 6. Faktor yang sepunya, okay, yang sama bagi nombor 8 dengan nombor 6. Okay, macam mana kita mau faktorkan? Okay, kita guna 6 bahagi dengan 8. Okay, kita guna nombor kecil bahagi dengan nombor besar. Okay, walaupun huruf pula. Nombor 8 ini dia duduk di depan. Okay, tetapi bila kita mau cari faktor dia, faktor sepunya bagi kedua-dua nombor ini, kita ambil nombor kecil dahulu. Kita bahagi dengan nombor besar. Okay, kita tekan kalkulator 6 per 8. Okay, nanti kita akan dapat 3 per 4 jawapan dia. So, nombor 6 tadi kita kena ganti dengan nombor 3. Dan nombor 8 tadi kita ganti dengan nombor 4. Okay. Selepas tu, yang nombor ini 3 per 4 warna purple ni, ini nombor yang kita kena tulis dalam kurungan. Okay. Bila kita buat pemfaktoran, dia akan jawapan dia mesti dalam kurungan. Okay, sama ada satu kurungan ataupun dua kurungan. Tapi faktor sepunya jawapan dia mesti satu kurungan. Dan di luar kurungan tersebut ada faktor bagi 8x tolak 6x. Okay, kalau kamu tengok dekat sini, okay, tadi nombor 8 kita sudah gantikan dengan nombor 4 dan nombor 6 kita sudah gantikan dengan nombor 3. Okey, kenapa kita dapat nombor 2 dekat sini? Sebab nombor 2 ialah faktor bagi nombor 8 dan 6 ini. Faktor sepunya. Maksud faktor yang serupa bagi nombor 8 dan nombor 6. Okey, macam mana kita boleh dapat faktor nombor 2 ni? Okey, apa yang kamu kena buat? Kamu boleh ambil nombor dekat atas ni, kamu bahagi dengan nombor atas dekat sini yang kamu dapat. Okey, bahagi sahaja, automatically kamu akan dapat nombor 2. Tak kisahlah kamu ambil nombor atas ni ataupun kamu ambil nombor bawah ni, 8 bahagi dengan 4, kamu tetap akan dapat 2. Sebab nombor 2 ialah faktor sepunya bagi nombor 6 dan 8. Okay, so faktor tu kita kena letak di luar kurungan. Okay, jelas ya? Okay, so kita sudah selesai untuk memfaktorkan nombor. Sekarang kita kena masuk step kedua, iaitu kita kena faktorkan pemboleh ubah. Okay, so nombor kita sudah faktorkan. Sekarang kita kena faktorkan pemboleh ubah pula. Okay, pemboleh ubah itu kita boleh bahagi juga. Okay, konsepnya sama. X kita bahagi dengan X. Okay, biasanya kita ambil lah tadi 6 kan kita di atas. Okay, jadi ini pemboleh ubah sebelah 6 ni, X. Okay, tak nampak beza sebab dia punya pemboleh ubah sama kan. Okay, tapi kalaulah salah satu ni ada kuasa 2 nanti, bila kamu susun, okay, kamu akan nampak bezanya. So, seterusnya, bila kita sudah susun X bahagi dengan X, okay, kita akan dapat 0 per 0. Kenapa kita dapat 0 per 0? Sebab bila X kuasa 1 per dengan X kuasa 1, kita boleh potong kan? Okay. So, bila kita potong, maka dia akan jadi kosong lah.
X tu tidak akan wujud sudah. X di bawah ni pun tidak akan wujud sudah. Okey, jadi bila kita tulis jawapannya, macam mana kita mau tulis jawapannya? Okey, yang 2 ini tadi kita tulis terus tulis semula lah ya. Okey, kemudian dalam kurungan tinggal 4 tolak 3. Okey, sebab kalaulah di sini tadi ada jawapan X, maksudnya adalah X di dalam sini. Tetapi kalaulah sudah atas bawah ini, dia sudah kosong, maksudnya di dalam kurungan tu. Okay, sebab yang ini ialah wakil yang di dalam, yang kita tulis dalam kurungan. Kalaulah kosong, maksudnya tak adalah tu pemboleh ubah dalam kurungan. Okey, kita sudah faktorkan pemboleh ubah. Okey, so kita mau letak di mana yang kita faktorkan tu? Kita kena letak di sebelah 2. Okay, so ini ialah faktor bagi pemboleh ubah 8X tolak 6X. Okay, kenapa kita tulis X kuasa 1? Okay, dia kuasa 1 kan, tapi kita tidak tulis. Okay, sebab berapa jumlah X yang kita potong tadi dekat sini? X kuasa berapa yang kita potong? X kuasa 1. Jadi dekat luar ni pun kita kena tulis X kuasa 1. Okay, so selesai. Jawapan bagi 8X tolak 6X ialah 2X kurungan 4 tolak 3. Okay. Tadi cikgu asingkan nombor dengan pemboleh ubah. Okay. Bila kita faktorkan nombor, kita asingkan. Lepas tu yang ini pemboleh ubah pun kita asing untuk faktorkan dia. Okay, sebab cikgu mau kamu nampak macam mana cikgu faktorkan nombor, macam mana cikgu faktorkan pemboleh ubah. Tetapi sebenarnya kamu boleh terus tulis macam gini. Okay, sebab itulah pemfaktoran ni dia menggunakan kaedah pembahagian. Sebab dia memang cari faktor kan. So bila faktor tu dia memang guna kaedah bahagi. So bila kamu mau faktorkan, gunalah bahagi. Okay, konsepnya masih sama, nombor kecil kita bahagi dengan nombor besar. Maksudnya 6X. Okay, kita kena bahagi dengan 8X. Okay, abaikanlah dulu kita punya simbol negatif ini. Ya, okay, sebab nanti kita boleh salin semula saja. Okay, so seterusnya, okay, 6X bahagi dengan 8X. So, nombor kita boleh guna kaedah pembahagian yang tadi. 6 bahagi dengan 8, kita automatically dapat 3/4. Okay, kemudian X tu kita boleh potong terus, X pun kita boleh potong terus. So, nampak dekat sini, okay, pemboleh ubah tu memang kosong. Okay, memang kosong di bawah. Jadi, bila kita tulis jawapannya, okay, kita mau cari faktor dekat sini. Okay, dekat sini ialah apa yang kita tulis di dalam kurungan. So, 3. Oleh sebab tiada pemboleh ubah, so kita tulislah 3 tolak 4. Tolak ni kita ikut yang di atas. Okey. So, kemudian kita ambil yang dekat luar. Okay, yang dekat luar. Kemudian kita tulis apa yang dekat luar. Okay, yang dekat luar, macam mana kita mau cari yang dekat luar? Okay, pertama kita kena cari nombor, kemudian baru kita cari pemboleh ubah. Okay, sebab itu siap benda yang kita faktorkan kan. So, itulah yang kita tulis dekat luar ataupun dalam kurungan. Okay, so yang kita tulis dekat luar, 6 kita bahagi dengan 3, kita dapat 2. Okay, sebab yang macam cikgu tunjuk dengan kamu dekat sebelah ni, macam mana kita mau cari faktor bagi nombor 6 dengan 8 tadi, faktor sepunya. Okay, so kita 6 kita bahagi dengan 3, kita dapat 2. Okay, kalau kita mau tahu apa faktor bagi dia punya huruf, kita kena tahu berapa yang kita potong tadi. X kuasa berapa yang kita potong tadi. Okay, kita potong ialah X kuasa 1. So, itulah yang kita tulis di luar kurungan. So, maka selesai. Okay, so dalam soalan seterusnya ni, cikgu terus akan bahagi nombor dengan pemboleh ubah sekaligus. Okay, so macam biasa kita ambil nombor kecil. Yang nombor kecil ni kita bahagi dengan nombor yang besar. Okay, 3X kita bahagi dengan 9X kuasa 2. Okay, kita abaikanlah dulu negatifnya sebab nanti kita cuma perlu salin sejak negatifnya balik ya. Okay, cikgu clear dulu. Okay, so seterusnya kita tulis bahagi ya. Okay, macam mana kita boleh dapat 1/3? Kamu ambil lah kalkulator kamu. Okay, kamu tekan 3/9. Automatically kamu akan dapat jawapan 1/3. Okay, kemudian kita sudah faktorkan kita punya nombor. Kemudian kita faktorkanlah pula dia punya pemboleh ubah.
Okey. So macam mana kita mau faktorkan pemboleh ubah? Kita tengok huruf yang sama. Okey, macam ini huruf X dengan huruf X. Okey, antara X kuasa 1 dengan X kuasa 2, mestilah X kuasa 1 yang kecil. So kalau kita mau tahu berapa jumlah X yang kita perlu potong, kita tengoklah kuasa yang paling kecil. Okey, so X kuasa 1 kan lebih kecil daripada X kuasa 2. Jadi maksudnya di atas tu kita kena potong X kuasa 1. Di bawah pun kita kena potong X kuasa 1. Okey. Di bawah ada X kuasa 2. Bila kita potong 1, maka ada 1 lagi tinggal kan? Okey. Jadi, dekat belah sini, sebelah 1 ni, okey, X sudah tidak ada, maka kita tidak payahlah tulis X lagi. Tetapi di bawah sini kita ada lagi X kuasa 1. X kuasa 1. Okey, so ini jawapan yang di dalam kurungan. Okey, so kita buka kurungan. Okey, abaikan yang ini ya. Okey, so kita buka kurungan. Okey, 1 tadi tu ialah 3X. Okey, so 3X tu dia duduk di belakang kan? So kita letaklah 1. Okey, kemudian 3X ni daripada 9X kuasa 2. So 9X kuasa 2 duduk depan. So kita tulislah dia di depan 3X. Okey, apa operasinya? Kita tengok operasi di sini. So negatif. Okey, so ini dalam kurungan. Macam mana kita mau cari yang di luar kurungan? Okey, kita cari nombor dulu. Okey, kita cari nombor. Kita ambil 3. Kita bahagi dengan nombor 1 ini. Bila kita bahagi, kita akan dapat 3. 3 bahagi 1, kita dapat 3. So, nombor yang duduk dekat luar ni ialah nombor 3. Okay, kemudian kita cari pemboleh ubah. Okay, macam mana kita mau cari pemboleh ubah? Okay, X kuasa berapa yang kita potong tadi? X kuasa 1. Okay, kita potong X kuasa 1 di atas, kita potong X kuasa 1 di bawah. Jadi, yang kita tulis di luar ni ialah X kuasa 1. Okay, tak payahlah tulis satunya ya. Okay, so inilah jawapan kita. Okay, 3X dalam kurungan 3X tolak 1. Okay, kamu ingatkan pemfaktoran itu songsangnya ialah kembangan. So, macam mana kamu mau check, double check okay, tak? Ataupun kamu tak yakin. So, jawapan kamu ni betulkah, salahkah? Okay, cara kamu untuk check ialah kamu boleh kembangkan semula 3X kurungan 3X tolak 1. Ini, kembangkan semula. So, 3 darab 3 dapat 9. X darab X kuasa, dapat X kuasa 2. 3X tolak 1 dapatlah negatif 3X. Okay, sama kan? Dengan jawab soalan asal. So, bila sama, maksudnya confirm lah 100% pemfaktoran yang kamu dapat tu adalah betul jawapannya. Okay, so kita cuba soalan seterusnya. Okay, yang ini cikgu up sedikit dia punya soalan. Maksudnya, dia punya pemboleh ubah tu kuasanya lebih tinggi. Dan dalam soalan ni, kita ada 2 pemboleh ubah. Satu huruf X, satu lagi huruf Y. Okay, so konsepnya sama, kita mesti lagi kena nombor kecil bahagi dengan nombor yang besar. So, 3X kuasa 2, Y kuasa 5. Okay, yang ini. Cikgu ambil yang ini keseluruhan. Okay, letak dekat atas. Kemudian, nombor besar bahagi dekat bawah. Ingat ya, kaedah ini kita cuma gunakan untuk pemfaktoran sahaja. Okay. Okay. So, seterusnya, soalan ni, kalau kamu perasan nombor dia sama dengan yang tadi. Kenapa? Sebab cikgu tidak maulah ajar kamu berulang-ulang kali untuk faktorkan nombor. So, 3/9 tekan kalkulator dapatlah 1/3. Okay, so cikgu mau kita fokus untuk faktorkan pemboleh ubahnya. So, di atas ialah X kuasa 2, di bawah ialah X kuasa 4. Kamu cuma boleh faktorkan kalau hurufnya sama sahaja. Okay, kalau hurufnya sama. Kalaulah kamu faktorkan X kuasa 2 dengan Y kuasa 3, maksudnya kamu buat tu salah. Nanti jawapan kamu pun akan salah juga. Okay, X kuasa 2 kamu mesti potong dengan X kuasa 4. Okay, jadi macam mana ataupun berapa jumlah X yang kita kena potong, kita kena tengok siapa yang paling kecil. Okay, X kuasa 2 mestilah lebih kecil daripada X kuasa 4. Jadi jumlah X yang kita kena potong ialah X kuasa
2. Dan di bawah X kuasa 4, bila kita potong 2 daripada 4 ini, maka akan ada lagi baki X kuasa 2. Jadi, kamu tahu dekat sebelah 3 ni nanti akan ada X kuasa 2. Okey, sambung sikit garisnya. Okey. Dan seterusnya kita tengok pula huruf Y. Okey, dekat atas Y kuasa 5, dekat bawah Y kuasa 3. So, kita potong Y kuasa? Betul, Y kuasa 3. So, di bawah kita potong Y kuasa 3. Habis di atas kita potong 3 daripada 5. Maksudnya akan ada kuasa 2 lagi. Y kuasa 2. So, dekat atas ni ada Y kuasa 2. Okey, so dalam kurungan kita tahu. Okey, abaikan yang ini ya. Jangan tengok yang ini. Okay, so dekat atas, dalam kurungan kita tahu ada 1Y kuasa 2, 3X kuasa 2. Okay, kita susun ikut yang dekat atas ni, kita susun. So, 9 tadi duduk depan. Jadi, jawapannya ialah 3X kuasa 2. Okay, 9 ni tadi duduk depan kan? So, kita letak dia dekat depan balik lah, 3X kuasa 2 ni. Okay, yang 1Y ni, okay, tadi 3X kuasa 2, Y kuasa 5 duduk belakang sini. Okay, jadi 1Y kuasa 2 ni pun kita letak di belakang lah. Okay, operasinya apa? Ikut operasi yang atas ni. So, tolak. 1 tu kita tak tulis. So, kita tulis terus Y kuasa 2. Okay, selesai yang di dalam kurungan. Okay, sebab yang ini yang kita dapat ni duduk dalam kurungan. Kita kena cari yang di luar kurungan. Okay, macam mana kita mau cari yang di luar kurungan? Okay, so macam biasa kita ambil nombor 3. Kita bahagi dengan nombor 1. Okay, kita akan dapat 3. Okay. Lepas tu pemboleh ubah pula. Kita mau cari apa faktor bagi pemboleh ubah. Okay, kita tengok berapa nombor yang kita potong tadi. Okay, contohnya pemboleh ubah tadi kita potong untuk huruf X. Okay, kita potong X kuasa 2. Jadi kita tulislah X kuasa 2. Okay, Y tadi berapa kita potong? Y kuasa 3. Dekat atas pun kita potong Y kuasa 3. So, kita tulis Y kuasa 3. So, itulah jawapan kita, iaitu 3X kuasa 2, Y kuasa 3 dalam kurungan 3X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. Okay, macam mana kamu mau double check betul ataupun tidak? Okay, darab masuk semula. Okay, sambil-sambil tu kita belajarlah kembangan balik ya. Okay, 3X kuasa 2 darab 3X kuasa 2. So, 3 darab dengan 3 dapat 9. Satu-satu. Bila kita darab tu satu-satu ya. Kemudian X kuasa 2 kita darab dengan X kuasa 2. Dapatlah kita X kuasa 4. Okay, Y kuasa 3. Tiada kawannya didarab. Maksudnya kita salin je dia balik. Okay. So, kemudian kita ambil lagi yang ini. Kita darab lagi kepada Y kuasa 2. So, 3 kita darab dengan 1. Dapatlah kita negatif 1. 3 darab negatif 1 ya. So, dapat negatif 3. Okay, negatif 3. Okay, kemudian X kuasa 2. Okay, kita darab dalam ni. Okay, dia tak ada kawan untuk didarab. Maksudnya kita terus salin saja dia balik. X kuasa 2. Dan Y kuasa 3. Kita darab dengan Y kuasa 2. Maka kita akan dapat Y kuasa 5. Okay, tengok kuasanya 3 tambah dengan 2 dapat 5. Okay, so ini jawapan. Ini hasil kembangan. Tengok balik dekat atas tu. Sama kah kita dapat? Okay. 3X kuasa 2, 3X kuasa 2, Y kuasa 5, Y kuasa 5. So, bila kamu kembangkan dia betul, maksudnya pemfaktoran yang kamu buat tu pun confirm betul. Okay. So, kita sudah belajar kembangan satu kurungan. Okay. Dalam video seterusnya, kita akan belajar bukan kembangan, pemfaktoran. Okay, pemfaktoran dua kurungan. Okay, so untuk pemfaktoran dua kurungan, boleh rujuk video seterusnya.